semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan Bapak semua, akhirnya satu lagi pendedahan daripada Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya satu lagi pendedahan terkini daripada Perdana Menteri yang memperlihatkan terdapat ada satu lagi ataupun lebih, bahkan banyak pelanggaran yang berlaku di dalam Kementerian Kewangan pimpinan yang terdahulu. Anwar mendedah banyak kecurangan yang keterlaluan di MOF. Setelah menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan perkara begini. Dan siapa pihak yang sepatutnya bertanggungjawab setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah melihat ataupun telah menyaksikan banyak kecurangan yang berlaku di dalam Kementerian Kewangan. Bahkan kecurangan ini agak keterlaluan menurut Perdana Menteri. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua, saya ingin berkongsi Anwar mendedah banyak kecurangan, keterlaluan berlaku di MOF. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan terdapat banyak kecurangan yang dianggap keterlaluan di Kementerian Kewangan. Dan mesti ada sebab kenapa tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan begini. Beliau berkata, kecurangan itu dilihat ketika menyemak file-file di kementerian terbabit. Namun urusan untuk menyiasat bukan urusan saya. Urusan saya adalah menetapkan dasar dan menegakkan prinsip ketulusan dan kebertanggungjawaban. Selain daripada seleweng dana RM600 bilion dan sebagainya, berbilion-bilion, perasua, jerung, ikan pirana, toyol, pencuri, semua ditangkap. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi membuat satu pendedahan bahwa terdapat berlakunya kecurangan di dalam MOF. Perdana Menteri berkata demikian semasa menghadiri majlis perjumpaan bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Negeri Terengganu di Dewan Senat Universiti Malaysia Terengganu pada Khamis. Anwar juga berkata perkara tersebut disentuh kerana beliau mahu penjawat awam memahami bahawa ketelanjuran tidak harus berterusan. Sebagai contoh yang paling dekat dan yang paling jelas berkenaan dengan projek tebatan banjir, di mana projek ini adalah hal yang mendesak dan ia akan diluluskan tanpa tender bagi memudah dan menyegerakan projek tersebut kerana ia melibatkan keselamatan dan kepentingan rakyat. Selain itu, Perdana Menteri juga menjelaskan budaya kesederhanaan yang dilakukannya bermula dari peringkat atasan, kerana adalah tidak adil untuknya menyergah pejabat daerah atau negeri terlebih dahulu. Tetapi di peringkat persekutuan, budaya itu kekal bobrok. Anwar juga ingatkan semua pegawai kanan dan ketua jabatan kerajaan persekutuan bahawa beliau adalah Perdana Menteri untuk semua negeri. Oleh itu, layanan kepada setiap negeri adalah setara dan sama. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya hadir ke Terengganu tadi bukan untuk mencerca sesiapa, tetapi untuk berpakat demi kepentingan rakyat. Jadi ini adalah satu kemenangan kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar juga amat berharap agar semua dapat menghormati pilihan yang telah dibuat pada pilihan raya umum ke-15 dan hentikan sentimen politik, keterlaluan serta merosakkan. Jadi pada akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendedahkan banyak kecurangan keterlaluan yang berlaku di MOF, walaupun tidak memperincikan kecurangan ini, namun memang ada banyak lagi kecurangan keterlaluan yang berlaku di MOF. Adakah ini kesan daripada pentadbiran kerajaan yang lama
di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin ataupun Ismail Sabri Yaakob dan menteri-menteri yang lain. Dan Menteri Keuangan pada ketika itu di bawah dua Perdana Menteri ini adalah bekas Menteri Keuangan Tengku Zafrul. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan semua? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Hai semua, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saudara-saudara semua. Satu lagi kenyataan, semasa Perhimpunan Agung UMNO 2022, satu kenyataan daripada seorang pemimpin yang saya lihat adalah salah satu pemimpin yang berpengaruh dan memang salah satu tunjang utama UMNO Malaysia. Dan pada akhirnya beliau telah mengumumkan satu pendedahan yang memperlihatkan, memberi gambaran bahawa beliau bersedia untuk meletak jawatan. Namun persoalannya, kenapa Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO, nak membuat kenyataan bahawa beliau tidak akan mempertahankan jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO. Dan ini memberi gambaran bahawa beliau bersedia untuk meletak jawatan. Oke baik, saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, bantu saya untuk kembangkan channel ini, tekan butang like dan share video ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, persoalannya kenapa Dr. Ashraf Wajdi Dusuki nak letak jawatan? Sedangkan kita lihat beliau memang layak sekali untuk memegang jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO. Dan sekiranya benar, beliau akan meletakkan jawatan. Siapakah yang layak mengganti Dr. Ashraf Wajdi Dusuki? Dan ini saya rasa kalau benar-benar beliau meletakkan jawatan dan tidak memegang jawatan yang lain, saya rasa ini satu kehilangan yang besar di dalam UMNO. Tetapi kalau Dr. Ashraf meletakkan jawatan namun memegang jawatan yang lain, saya rasa itu tidak ada masalah. Yang penting yang mengganti Dr. Ashraf Wajdi Dusuki sebagai Ketua Pemuda UMNO adalah yang terbaik, pilihan yang terbaik. Ashraf Wajdi buat kenyataan bahawa beliau tidak akan bertahan jawatan Ketua Pemuda UMNO. Ketua Pemuda UMNO mengumumkan keputusannya untuk tidak mempertahankan jawatan di sandangnya pada pemilihan parti yang akan diadakan pada masa terdekat. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, langkah tersebut diambil sebagai mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan Barisan Nasional menarik sokongan pengundi muda dalam pilihan raya umum yang lalu. Saya boleh menyatakan secara terus terang seperti saudara Syahril yaitu Hamdan. Saya mohon maaf atas kesilapan saya, kegagalan saya memimpin Anda semua. Saya ambil keputusan ini untuk tidak lagi mempertahankan jawatan saya, katanya ketika beliau berucap dalam ucapan penggulungan Perhimpunan Agung Pemuda UMNO di Pusat Dagangan Dunia. Ashraf Wajdi berkata dia telah menyatakan hasrat untuk melepaskan jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO lebih awal, yaitu pada malam BN tewas pada November tahun lalu. Bagaimanapun katanya, hasrat itu telah dihalang oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Naib Presiden UMNO sendiri Ismail Sabri Yaakob yang juga Perdana Menteri pada ketika itu. Dalam ucapannya, Ashraf Wajdi turut mengingatkan pemimpin UMNO supaya tidak seronok dengan jawatan dalam kerajaan sekarang. Sebaliknya memberi fokus yang penuh kepada usaha memulihkan parti. Nak pastikan UMNO relevan, kita kena pulihkan parti. Jangan syok jadi kerajaan. Dalam pada itu, selain Ashraf Wajdi, Syahril yang juga naib Ketua Pemuda UMNO turut mengambil peluang memohon maaf kepada perwakilan di atas kegagalan UMNO untuk mencipta kemenangan dalam pilihan raya umum yang lalu.
Katanya, sekarang bukan masa untuk menyalahkan mana-mana pihak, sebaliknya perlu memberi fokus kepada usaha untuk memulihkan image UMNO.